A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Haji Roslan bin Ghazali selaku Timbalan Pengarah Rislah Negeri. Yang saya kasihi Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Syuhada bin Mahmud Al-Hafiz, Pegawai Takbir Negeri Puan Siti Suhaili binti Abdul Rahim, pegawai-pegawai kanan dan kaki tangan Risda serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Bersyukur kita pada pagi yang mulia ini kerana dapat bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Syuhada bin Mahmud Al-Hafiz untuk mengikuti kelas ceramah agama yang akan disampaikan oleh beliau. Semoga pengajian kita kali ini diberkati dan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita memulakan majlis ceramah agama kita yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Fadil Ustaz, kita mulakan majlis ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, saya serahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz Syuhada bin Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, tuan pengacara majlis, tuan pegawai Risda yang hadir pada pagi ini, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat kita berhimpun pada pagi ini. Walaupun saya kira mungkin dah berzaman juga saya tak dapat program di sini. Dah berabad juga rasanya, sebab tengok yang dah berjambang pun dah ada, janggut pun makin panjang masing-masing. Nak ngobrolkan lama tak datang sini kan. Masing-masing ada urusan masing-masing yang saya ingat setengah tahun so tak dapat datang kan. Tapi alhamdulillah lah, pengajian ini masih boleh diteruskan. Dan saya pun sampai tak buat kitab lah begini kelang kabut kan. Tapi tuan-tuan tak apa, insya-Allah kita kira dalam tempoh masa yang ada ini kita boleh sambung satu dua perkara yang berkait dengan kitab kita. Tuan-tuan tanda tak tahu mana berhenti itu. Kalau ikut kita punya senyap, kawan kita tanda teknik yang ketiga muka surat 110, betul? Okey, baik yang ada kitab tengok kitab, yang tak ada tengok meja ya. Baik tuan-tuan, kita berbicara tentang pendekatan tentang perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mengajar umat. Dan baru-baru ni kalau tuan-tuan sempat ikut program Radio IKIM pukul 6 petang, ada satu slot tentang teknik pendidikan Nabi SAW dan Dr. Farid Syahran itu dia orang Senawang Muhammad Maridah. Beliau juga menggunakanlah buku saya ini sebagai salah satu rujukan untuk memaparkan bagaimana cara Nabi SAW dalam mengajar. Dan poin penting yang saya ingat beliau sebut dalam radio itu bahawa pendidikan ini bukan untuk cikgu saja, tapi pendidikan itu melibatkan semua orang, bos kepada staf, ibu kepada anak-anak, seorang ayah kepada isteri dan anak-anak dia, dan semua kita tuan-tuan terlibat dalam perkara yang melibatkan pendidikan dan dakwah ini. Jadi insya-Allah satu teknik je saya ingat sempat kita sentuh pagi ni, iaitu tajuk dia Nabi SAW meraihkan kesederhanaan dan menjauhi daripada perkara yang membosankan. Okey tuan-tuan kalau Nabi cakap tu orang suka dengar. Kita kalau orang cakap kita suka borak, tapi kita nak orang dengar kita cakap. Lain kan? Nabi tuan-tuan, Nabi SAW kalau dia bercakap tu sahabat macam mana dia dengar, tunduk.
Dan sebenarnya kekuatan bagaimana boleh menarik perhatian orang supaya mendengar ialah memang kekuatan itu berpunca daripada Nabi SAW sendiri. Dengan akhlak dia, dengan kekuatan kerohanian dia, dengan penampilan zahir dia yang meyakinkan. Akhirnya orang memang gomar dan orang tak pernah boring dengan ceramah Nabi SAW. Okey tuan-tuan, kita tengok hadis yang pertama. Qala, antaranya tuan-tuan, antara hadisnya ialah daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu an Syaqiq ibn Salamah kunna julusan inda bab Abdullah nantadhiruhu famarra bina Yazid bin Muawiyah an-Nakhai faqulna a'limhu bimakanina fadakhala alayhi falam yalbath an kharaja alayna Abdullah faqala inni ukhbaru bimakanikum fama yamna'uni an ukhraja ilaykum illa karahiyatu an umillakum inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayami makhafata as-sa'amati alaina. Dan hadis ni dicerita bagaimana Abdullah bin Mas'ud berkata tatkala kami sedang duduk di pintu rumah Abdullah bin Mas'ud menunggu Sayyidina Yazid bin Muawiyah an-Nakhai lalu di hadapan kami, lantas kami pun berkata khabarkan kepada Abdullah bin Mas'ud bahawa kami sedang menunggunya. Tuan-tuan, maknanya apa ni? Orang ramai berkumpul di depan rumah Abdullah bin Mas'ud. Apa maknanya tuan? Rumah orang dulu sebagai pusat pengajian. Rumah sahabat-sahabat Nabi dulu sebagai pusat ilmu. Dia bukan tertumpu di masjid saja. Pusat pengajian bukan tertumpu di universiti semata-mata ataupun di sekolah, tapi rumah juga menjadi tempat pengajian. Okey? Tidak lama kemudian Abdullah keluar dari rumahnya lalu berkata, sesungguhnya aku diberitahu bahawa kalian sedang menungguku. Aku tiada sebab yang menghalangku untuk menemui kalian, melainkan kerana bimbang bahawa kalian akan berasa jemu. Sesungguhnya Nabi SAW hanya memilih hari-hari yang tertentu bagi menasihati kami dan bukan setiap hari kerana bimbang kami akan jemu. Okey tuan, apa poin yang tuan dapat pada hadis ni? Maknanya Sayyidina Abdullah ni dia belajar dengan Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud kan. Tuan-tuan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni tuan, dia cerita bahawa jangan buat ceramah sehari sampai 14 jam. Jangan buat kursus sampai 13 minggu berturut-turut. Orang akan bosan. Jadi selang-seli. Zaman sahabat lagi Nabi dah ajar program kuliah bukan tiap-tiap hari. Dia ada masa-masa orang yang dah lama sangat nanti orang akan boring. Orang kalau boring tuan, dia datang ambil attendance je lah, tapi dia tak dapat apa-apa pun. Sebab tu Nabi ajar jangan kerapkan sangat. Ada masa-masa yang orang boleh relax. Okey, kita baca lagi tuan, nanti lebih jelas insya-Allah. Hadis yang kedua, kita baca terus terjemahan dia. Hadis yang kedua daripada Syaqiq bin Wa'il, Syaqiq Abi Wa'il. Beliau berkata, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberi peringatan kepada manusia setiap hari Khamis. Nampak tak? Jadi dia seminggu sekali lah. Kita 6 bulan sekali sebab cuti bulan raya ni kan. Sekarang ni okey lah ni sebulan sekali okey lah. Jadi jangan, dia satu tuan-tuan, jangan terlampau kerap dan jangan terlampau jarang. Terlampau kerap, orang kan penat lah, rasa lah, nak naik lagi tingkat 3, kalau bawah tahan sikit tak, tingkat 3 somput dia naik kan. Kalau tiap hari buat kuliah lah. Tapi kalau sampai setahun sekali je kuliah tuan-tuan, ada surau di Seremban ni, saya tinggal sembahyang Zuhur. Ya, saya tinggal sembahyang Zuhur tuan-tuan. Surau tu berkunci dalam dia, tapi luar kat beranda tu boleh solat lah. Saya solat tuan-tuan, saya sempat baca dia punya whiteboard dia adalah dia punya laporan kewangan, laporan mesyuarat agung. Kemudian laporan mesyuarat agung, dan paling best itu saya tak kisah sangat lah. Dan paling best saya baca dekat surau tu, dia kata program Maulidur Rasul tahun ini tidak diadakan, tetapi kita cuma membaca Yasin dan Tahlil. Apa orang tuan-tuan faham dia cerita tu? Kalau Maulid Nabi setahun sekali pun tak boleh buat, tak tahulah ini surau ko, pejabat pos ko, pejabat Risda ke, tak tahulah. Maulid Nabi setahun sekali pun tak boleh nak sambut. Tukarkan dengan baca Yasin. Yasin kita boleh baca setiap minggu tak? Boleh baca malam Jumaat. Bayangkan kalau surau tuan-tuan, Maulid Nabi setahun sekali pun tak boleh nak buat. Itu teruk betul lah, bukan surau lah tu. Ataupun tuan-tuan, biasa kita tengok kadang-kadang surau mungkin di taman kita pun, dia itulah setahun sekali jumpa. Okey tuan-tuan, setelah berjaya kita mengadakan program, memang betul lah kemah dia, baju sama tuan-tuan, warna sama EJK kan, memang yo-yo benar lah. Lalu itu pengurusi akan cakap, terima kasih, semoga bertemu lagi tahun depan. Tutup balik surau tu, tahun depan jumpa balik. Ini namanya surau Maulid Nabi SAW. Itu saja. Maknanya tuan-tuan, itu tidak sesuai, terlampau jarak sangat. Kita tuan-tuan kalau pastikan, kalau kita dah tak baca Quran seminggu tuan-tuan, apa jadi hati kita ni? Liar. Rasa macam nak ingat dunia, dah tak ingat mati dah kita kan. Kalau kita tak baca Quran seminggu,
Kan? Kalau kita tuan-tuan tak dengar nasihat dalam tempoh seminggu. Okey, kita ambil tempoh yang paling panjang tuan-tuan, seminggu sekali mesti ada program dengan kuliah, dengan nasihat. Mesti ada. Kalau tak tuan-tuan, kita boleh kenal siapa diri kita lah masing-masing kan. Kita akan rasa kita ni best sangat, kita rasa kita dah sempurna, kita rasa kita hidup lama lagi, kita rasa macam-macam perasaan timbul sebab masalahnya apa? Tak dengar nasihat, tak dengar Al-Quran. Jadi zaman Abdullah bin Mas'ud tuan-tuan, dia buat program seminggu sekali. Okey lah. Okey, seminggu sekali tuan-tuan tengok tu dia kata apa? Ya, wahai Abu Abdurrahman, kata seorang yang semangat nak belajar banyak ni kan. Dia kata, wahai Abdullah bin Mas'ud, dia kata, kami suka bicara dan percakapan dan tazkirahmu, dan kami berharap agar kamu dapat memberikan peringatan kepada kami setiap pagi. Tuan-tuan nampak tu. Ada pula orang yang semangat ni minta, Abdullah buatlah kuliah setiap hari, nak dengar sodap lah. Kan macam tuan-tuan dengar ceramah apa, Ustaz Azhar Idrus. Tapi Ustaz Azhar dah ada 3 ni dah, seorang lagi lah kota ni kan. Dah ada lah. Tuan-tuan orang koma dengar ceramah Ustaz Don Daniel kan. Jadi orang kalau koma, dia tak kisah, boleh dengar setiap hari pun tak apa. Cuba yang ustaz yang tak berapa nak don pun ni kan, tak berapa nak Azhar terus mana, tuan dengar pun lah tak berapa semangat kan. Jadi maknanya tuan-tuan, walaupun Sayyidina Abdullah ni seorang yang mungkin petah berpidato, mungkin ceramah-ceramahnya itu menyentuh jiwa, jadi sahabat minta tambahlah, buatlah setiap hari kan, janganlah seminggu sekali kan, lama nak tunggu seminggu tu. Kata Abdullah bin Mas'ud tuan-tuan, tidaklah ada perkara yang menghalang